المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. Testing. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhhib linsani bin nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmuka amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Baik, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan ini muallim dan juga pelajar-pelajar sekalian untuk meneruskan PDPR pada kali ini. Jadi PDPR kita untuk subjek kafah pada kali ini adalah kita belajar tentang subjek apa? Fiqh taharah seperti yang dimaklumkan di dalam grup WhatsApp. Jadi pada minggu lepas kita telah belajar fiqh solat. Tapi untuk minggu ni pula kita masuk kepada fiqh taharah. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran, pelajar-pelajar diminta mengeluarkan buku fiqh taharah seperti yang ini. Kadang pelajar-pelajar pun lupakan buku mana yang satu. Okey, jadi muallim tunjuk buku fiqh taharah yang berwarna hijau, purple ini. Okey, alhamdulillah. Okey, pelajar yang dah ni, Olivia, tutup mic. Mic kan awak punya mic. Mute kan? Mutekan mic awak. Okey, sebab kita nak mulakan pelajaran. Okey, jadi pelajar-pelajar dah dimintakan keluarkan buku dan buka muka surat 33. Okey, kita nak masuk pada tajuk yang baru, di mana di dalam kelas kita, tajuk yang terakhir kita belajar sebelum cuti sekolah adalah kita belajar mengenai apa itu hadas. Okey, pada kali ini punya pembelajaran kita akan masuk kepada apa itu wuduk, iaitu muka surat 33, tajuk yang ke-8, iaitu tajuknya apa itu wuduk. Okey, tak apa, muallim akan sharekan skrin, ataupun siapa yang tak ada buku tak apa, boleh tengok pada skrin yang di depan ni, supaya kamu nampak lah. Okey, muallim akan sharekan. Okey, nampak tak? Muallim ada share. Ada nampak tak? Ke tak nampak? Kalau nampak, sila nampak, buka ni angguk sahaja. Okey, tak perlu buka mic. Buka mic bila muallim minta sahaja. Okey, alhamdulillah. Jadi kamu dah nampak slide yang muallim tunjuk ni. Okey, jadi pelajar-pelajar semua bolehlah ready dengan buku sebab kita nak mulakan dah pelajaran kita. Okey, pada muka surat yang 33, muka surat 33, seperti yang tertera di skrin ni. Okey, muka surat 33 yang ada gambar ikan, ada gambar dua orang lelaki ni. Okey, jadi kita teruskan dengan kita punya pembelajaran pada hari ini. Jadi pelajar-pelajar semua, diharapkan pelajar-pelajar sentiasa bersedia dan bersemangat untuk meneruskan PDPR kali ini. Okey, pada kita pergi yang pertama, tengok di hadapan skrin ni pun ada, tengok di buku pun boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk ke-8 iaitu apa itu wuduk. Okey, jadi pada hari ini pelajar-pelajar semua akan belajar mengenai wuduk. Okey, pada pembelajaran yang lepas kita belajar apa itu hadas. Jadi kita dah tahu apa itu hadas, kita dah faham kenapa kena macam mana nak bersihkan hadas dan sebagainya. Tapi kali ini kita nak belajar mengenai wuduk. Okey, fokus tajuk kita pada hari ini adalah mengenai wuduk sahaja. Okey, jadi boleh pelajar boleh tengok pada muka surat 33 tu. Jadi kita akan teruskan. Okey, pergi satu persatu. Kita pergi pada firman Allah Subhanahu wa taala dulu. Okey, apa yang Allah berfirman di dalam Quran mengenai wudu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Sadaqallahul azim. Okey, apa yang kita tengok maksud kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-7 ayat yang ke-6. Okey, maksudnya apa? Okey, pelajar-pelajar boleh tengok pada kotak yang berwarna merah ni. Okey, kita sekarang baru sampai ke sini. Okey, kotak yang berwarna merah. Apa maksud dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali, iaitu berwudu. Okey, jadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ini, Allah berfirman, Allah mengatakan tentang berwudu. Jika seseorang itu ingin mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu, siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala inilah mengenai wuduk. Okey, jadi seseorang itu bila dia nak solat, dia perlu ambil wudu. Kalau dia nak solat tapi dia tak ambil wudu, jadi solat dia menjadi tidak sah. Okey, kerana apa? Okey, jadi pelajar kena ingat, antara syarat sah solat adalah, antara syarat sah solat adalah berwudu. Jadi bila seseorang itu nak solat, solat sunat ke, solat fardu ke, solat zuhur ke dan sebagainya, pelajar-pelajar perlu ambil wudu dahulu, kemudian barulah boleh solat. Dan apabila kita berwudu, pastikan wuduk yang kita ambil itu adalah wuduk yang sempurna. Tak apa, dalam perbahasan wuduk ni ada banyak, nanti kita akan belajar kenapa kita kena berwuduk, kenapa kita nak kena apa sebab-sebab kita perlu berwuduk, apa manfaat berwuduk yang ada. Jadi kita akan belajar nanti. Okey, apa syarat-syaratnya, apa sahnya, syarat sah wuduknya. Tak apa, kita akan pergi satu persatu nanti. Okey, sekarang ni tengok pada gambar rajah yang ada dua orang ini, dua orang pelajar ni. Okey, yang mana yang ni dalam perbualan ini mengatakan, tengok gambar yang sini, dia kata apa? Soleh, apa itu wudu? Jadi dia menanyakan, kawan soleh ni menanyakan kepada soleh ni mengenai apa itu wudu. Jadi apa yang diberitahukan kepada soleh berkata apa? Wudu ialah, jadi pelajar kena ingat ni, wudu apa itu dimasukkan dengan wudu? Wudu ialah meratakan air mutlak. Air mutlak kita dah belajar pada pada pertemuan yang lepas, kita dah belajar apa itu air mutlak, ada berapa air mutlak dan apa yang dimasukkan dengan air mutlak, kita dah belajar. Wuduk ialah meratakan air mutlak pada anggota badan yang tertentu mengikut tertib bagi melakukan ibadat tertentu. Jadi dalam Islam ada beberapa ibadat atau ada beberapa perkara yang kamu perlu ambil wuduk, barulah kamu boleh melakukan sesuatu ibadat. Antaranya adalah solat, antaranya adalah tawaf. Kita dah pergi pada yang lepas-lepas, kita ada belajar mengenai apa yang perlu dilakukan sekiranya nak kena wuduk ke, nak kena tak ambil wuduk ke, kita ada belajar pada pertemuan yang lepas. Jadi kat sini jelas kita faham air wuduk adalah meratakan air mutlak. Air mutlak ni air apa? Air yang suci lagi menyucikan. Air mutlak pada anggota badan yang tertentu mengikut tertib bagi melakukan ibadat tertentu. Apa yang dimasukkan dengan anggota badan yang tertentu? Kalau kita baca pada firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, Allah dah bagi tahu dah di dalam Al-Quran, anggota tertentu itu adalah seperti membasuh muka, kedua belah tangan meliputi siku, sapulah sebahagian dari kepala, dan basuhlah kedua-dua belah kaki. Itulah dikatakan mengikut badan yang tertentu, anggota badan yang tertentu seperti muka, tangan. Jadi bila kamu ambil wuduk, kamu akan perasan apa yang anggota-anggota yang kamu ambil. Jadi dalam perbahasan wuduk ini ada yang wajib, ada yang sunat. Di mana bila kamu kalau kamu ambil wuduk, perkara pertama yang kamu akan lakukan bila ambil wuduk adalah kamu akan gosok pada tangan. Betul, kamu akan gosok tangan. Kamu akan gosok tangan. Kemudian kamu akan ambil air. Betul, kamu akan masukkan dalam mulut kamu untuk berkumur. Lepas kamu dah berkumur sebanyak 3 kali, kamu buang. Kamu ambil air lagi, kamu masukkan ke dalam hidung pula. Kamu untuk menghilangkan najis-najis yang ada di dalam hidung. Kemudian lepas kamu dah masukkan air ke dalam hidung, barulah kamu ingin membasuh muka. Bila membasuh muka ketika berwuduk itu adalah
anggota yang wajib. Okey, anggota wajib berwuduk ada 6 yang perlu kamu tahu. Okey, antaranya adalah muka, tangan, kepala, kaki. Okey, itu adalah anggota badan, anggota wuduk yang wajib kamu ambil. Kemudian bila kamu dah basuh muka dan disertai dengan niat, lepas kamu dah basuh muka, apa yang kamu lepas basuh muka kamu buat apa? Kamu basuh tangan kamu sebanyak 3 kali sehingga ke siku. Okey, lepas kamu dah basuh tangan hingga ke siku, kemudian kamu basuh apa? Kamu basuh ke kepala rambut kamu. Di atas embun-embun kamu ni kamu sapukan air. Okey, kemudian lepas kamu dah sapukan kepala, kamu basuh apa? Telinga. Bila kamu basuhkan telinga sebanyak 3 kali, dan yang terakhir adalah kamu membasuh kaki. Okey, apabila kamu melakukan semua rukun wuduk ini, itulah dipanggil dengan tertib. Okey, alhamdulillah. Diharapkan pelajar semua faham. Okey, seterusnya. Okey, kita dah masukkan apa pengertian wuduk. Okey, sekarang ni muallim minta salah seorang pelajar untuk membacakan apa itu maksud air wuduk. Jadi muallim minta kepada Umar Irfan untuk membacakan di skrin ini apa itu air wuduk. Okey, Umar, bacakan bagi kawan-kawan kamu semua dengar. Okey. Pengertian air wuduk: meratakan air mutlak pada anggota badan yang tertentu mengikut tertib bagi melakukan ibadat. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Umar Irfan, terima kasih. Okey. Jadi Umar Irfan dah bacakan maksud wuduk kepada kita semua, iaitu apa itu air wuduk. Jadi pelajar kena ingat, meratakan air mutlak, okey, pada anggota badan yang tertentu. Anggota badan yang tertentu seperti yang mana Mulia cakap tadi, muka, lagi tangan, tadi kepala dan juga kaki. Maafkan Muallim, ada 4. Muallim tercakap 6. Sebenarnya ada 4 anggota wuduk yang wajib diambil, ada 4. Okey, mengatakan air mutlak pada anggota badan yang tertentu mengikut tertib bagi melakukan ibadat. Ibadat seperti apa? Ibadat solat, okey, tawaf, boleh digalakkan untuk ambil wuduk, dan membaca al-Quran pun boleh juga diambil wuduk. Okey, itu adalah pengertian berwuduk. Jadi kita pergi yang seterusnya. Iaitu kepada kelebihan berwuduk. Okey, kita nak masuk pada kelebihan berwuduk dah. Apa kelebihan ni adalah apa yang kamu dapat. Nak ketika berwuduk. Okey, kita tengok yang pertama, tengok di skrin, kerana di dalam buku tak ada. Kita tengok pada skrin yang ada ni. Okey, kelebihan berwuduk. Apa ni? Kelebihan ni adalah manfaat yang kamu akan peroleh bila kamu berwuduk. Okey, apa dia? Kelebihan berwuduk. Yang pertama, sebahagian daripada iman. Okey, kerana apa? Diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Dan apabila kamu berwuduk, kamu sudah bersuci. Kita dah belajar mengenai bersuci pada kelas-kelas yang lepas. Kita dah belajar apa itu bersuci. Jadi bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi orang yang berwuduk ini, mereka adalah tergolong daripada orang yang beriman dan juga bersuci. Dan dalam Quran Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbunal mutatahhirin. Jadi Allah menyukai orang yang membersihkan diri. Allah suka kepada orang yang membersihkan diri, dan juga Allah suka kepada orang yang selalu bertaubat. Okey, jadi kelebihan wuduk yang pertama adalah kamu wuduk itu adalah sebahagian daripada iman. Bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Okey, itu yang pertama. Okey, kita tengok kelebihan berwuduk yang kedua. Okey, kelebihan wuduk yang kedua, wuduk yang sempurna menghapuskan dosa. Okey, jadi apabila seseorang muslim atau orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, apabila dia mengambil wuduk dengan sempurna, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Okey, apa yang penerangannya? Pengambilan wuduk yang sempurna bukan sahaja menjamin solat diterima, menjamin diterimanya solat, tetapi ianya juga dapat menghapuskan dosa-dosa selagi tidak melakukan syirikan. Jadi apabila kamu mengambil wuduk, dosa-dosa kamu akan dihapuskan. Daripada mana dalil ataupun apa bukti? Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang muslim berwuduk, maka akan keluar dosa-dosanya dari pendengarannya, iaitu telinganya, matanya, tangannya, dan dari kedua-dua kakinya. Apabila ia duduk menanti solat,
ia duduk dalam keampunan, yang ini diampunkan dosa-dosanya. Okey, daripada hadis ni Nabi dah bagi tahu apabila seseorang itu mengambil wuduk, apabila dia basuh pada muka, apabila dia basuh pada tangan, apabila dia basuh kaki, dari dosa-dosa dia akan diampunkan. Adalah para ulama memberitahu apa yang dosa-dosa yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa dosa kecil. Apabila kamu mengambil wuduk yang sempurna, maka dosa-dosa kamu akan dihapuskan. Okey, itu kelebihan wuduk yang kedua. Kita tengok yang ketiga. Okey, apa kelebihan wuduk lagi? Wuduk mengangkat darjat manusia. Okey, apa maksudnya? Okey, kita tengok pada hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sukakah kamu sekiranya aku tunjukkan kepada kalian akan amalan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat beberapa darjat kalian? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Jadi para sahabat ingin tahu apa yang amalan yang boleh mengangkat ataupun menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia. Jadi Rasulullah beritahu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, iaitu antaranya menyempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan yang tidak disenangi seperti kesejukan dan sebagainya. Jadi antara kelebihan berwuduk yang ketiga adalah bila kamu berwuduk, maka amalan kamu ataupun dosa-dosa kamu yang akan diampunkan oleh Allah dan diangkat darjat kalian, dimaksudkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menaikkan darjat kita. Kerana kena wuduk. Kerana di dalam sejarah kalau kita tengok sahabat Nabi, ada sebagian sahabat Nabi dia masuk syurga kerana apa? Dia masuk syurga kerana dia suka berwuduk. Okey, dia suka berada dalam keadaan berwuduk, dia sentiasa menjaga wuduknya, menyebabkan amalan tersebut Allah mengangkat dia dan memasukkan dia ke dalam syurga. Jadi siapa kat sini yang tak nak masuk syurga? Jadi muallim pasti kat sini semua mesti nak masuk syurga, betul? Jadi untuk kamu masuk syurga, kamu mestilah berwuduk. Alhamdulillah. Jadi bila kamu nak masuk syurga, kamu perlu kena jaga wuduk kamu, kena ambil wuduk dengan sempurna, barulah kita akan dapat dimasukkan ke dalam syurga. Bukan ambil wuduk sahaja kamu akan dimasuk dalam syurga, tapi kamu ambil wuduk dan kamu mengerjakan amal ibadat yang soleh, seperti solat, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Okey, itu yang ketiga. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok yang sebelum kita masuk kepada latihan, kita tengok hikmah berwuduk. Hikmah ni adalah apa? Apa yang hikmahnya, baiknya wuduk ni, apa yang kamu akan dapat daripada berwuduk? Okey, yang pertama, okey, semua tengok skrin sebab dalam buku pun tak ada. Okey, yang pertama, membersihkan anggota yang terdedah kepada kotoran. Apabila kamu mengambil wuduk, kamu bersuci. Apabila kamu bersuci, kamu terbebas ataupun kamu keluar daripada kotoran. Jadi kamu bersih, yang ini kamu suci apabila kamu berambil wuduk. Okey, dalam kelas sebelum ni muallim dah terangkan, kalau kita nak angkat hadas besar dan hadas kecil, nak angkat hadas kecil kita perlu berwuduk. Tapi kalau kita nak mengangkat hadas besar, kita perlu mandi wajib. Okey, yang kedua, berbentuk peribadi yang seimbang jasmani dan rohani. Jadi orang yang mengambil wuduk ni, dia akan memperoleh kesihatan lah. Bila dia sihat, bila dia bersuci, bila dia suci daripada kekotoran dan sebagainya, maka dia akan sihat daripada kotoran. Bila kamu tengok orang yang kotor-kotor, bila kamu bermain di tempat-tempat kotor, kamu akan mudah terkena penyakit. Jadi sebab tu hikmah berwuduk ni, bila kamu bersuci, kamu bersih, kamu bebas daripada sebarang penyakit. Okey, yang ketiga, melahirkan individu yang sentiasa beradab dan sopan. Yang keempat, membangunkan minda dan menyegarkan jiwa. Okey, sebab tu kalau kamu berwuduk, selepas kalau kamu berwuduk, kamu akan rasa segar, betul? Kamu akan rasa macam segar, fresh. Sebab apa? Kamu dah ambil wuduk. Jadi itulah antara hikmah kenapa kamu perlu wuduk. Dan akhir sekali, hikmah berwuduk lagi adalah menghapuskan dosa kecil seperti yang muallim cakapkan tadi. Apabila kamu mengambil wuduk, maka dosa-dosa kecil kamu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu besarnya hikmah berwuduk ni. Kalau pelajar-pelajar tengok, banyak hikmah pada wuduk ni. Kalau kita nak lihat lah, ataupun kita nak perhatikan apa yang
kita dapat daripada berwuduk ini. Okey, seterusnya, okey, kita dah habis kepada penerangan mengenai wuduk. Jadi pada hari ini apa yang pelajar-pelajar dapat adalah yang pertama, menyatakan erti wuduk. Tadi kita dah masukkan kita dah belajar apa erti wuduk. Jadi Umar Irfan dah bacakan kepada kita semua apa itu pengertian tentang air wuduk. Jadi air wuduk adalah mengatakan air mutlak pada anggota badan yang tertentu mengikut tertib bagi melakukan ibadat tertentu. Itulah erti kepada wuduk. Okey, yang kedua, menjelaskan sebab-sebab perlu berwuduk. Kenapa kita perlu berwuduk? Salah satunya untuk menunaikan solat. Bila kita nak solat, kita kena menunaikan wuduk. Boleh ke kita nak solat tapi kita tak ambil wuduk? Tidak boleh. Boleh, tapi kok solat kamu tak sah lah. Tapi kalau kamu nak solat, kamu ambil wuduk, maka solat kamu diterima dan sah. Tapi kalau kamu solat tapi kamu tak ambil wuduk, solat kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana syarat sah, antara syarat sah solat adalah selain daripada masuk waktu, iaitu adalah ambil wuduk, iaitu suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Itu sebab kenapa kamu perlu berwuduk. Okey, yang ketiga, menjelaskan kenapa perlu berwuduk. Okey, kenapa kamu perlu berwuduk? Seperti yang muallim katakan tadi, supaya untuk kamu solat, untuk melakukan ibadat-ibadat yang tertentu. Okey. Yang keempat, menyatakan kepentingan berwuduk. Tadi kita dah pergi dah kepentingan berwuduk. Apa dia? Membersihkan anggota badan, okey, membentuk peribadi yang seimbang dan jasmani. Okey. Jadi alhamdulillah hari ini kita dah belajar mengenai apa itu wuduk. Jadi sebelum muallim nak masuk kepada latihan, jadi muallim buka kepada pelajar-pelajar semua, sekiranya ada yang tak faham, ada yang nak bertanya, boleh tanyakan kepada muallim sekarang. Okey. Ada tak yang tak faham setakat ni? Musyab faham tak? Musyab faham? Musyab? Jadi Arik faham, Arik? Okey, jadi ada tak soalan? Faid, ada soalan Faid? Tak ada. Irsyad, ada soalan Irsyad? Kalau tak faham, boleh tanya pada muallim sekarang. Okey. Sebab lepas ni kita nak terus kepada buat aktiviti lah. Kita nak siapkan ulang kaji ataupun aktiviti. Okey. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, boleh tanyakan terus pada muallim. Kalau tak faham, boleh tanyakan terus. Okey. Jadi muallim teruskan. Kalau tak ada soalan, muallim nak teruskan dengan latihan. Okey, nak mulakan dengan latihan. Pelajar-pelajar boleh buka muka surat 34. Okey, muka surat yang seterusnya. Okey, buka dulu muka surat 34. Okey. Okey, buka muka surat 34. Dah buka belum? Buka. Dah. Lalu buka muka surat 34 dulu. Okey, dah bersedia dengan muka surat 34. Jadi buka muka surat 34. Okey, kita akan buat latihan. Okey, nampak tak kat skrin ni? Nampak tak? Ada nampak tak? Sama tak dengan kamu punya? Sama tak? Sama Okey. Okey. Apa dia nak dalam muka surat yang ni? Apa yang dia nak? Okey. Dia minta untuk kamu, dia kata apa? Terjemahkan Al-Quran di bawah ini. Jadi dia suruh tulis dalam maksudnya, dalam bahasa Jawi. Dia nak maksud dalam bahasa Jawi. Okey. Okey. Yang ni muallim akan tunjuk macam mana kamu nak buat. Okey, kejap kita akan buat sama-sama. Okey. Sekejap. Muallim akan ni. Okey, muallim akan tunjuk. Jadi kamu boleh bersedia dengan pensel, sebab kita nak tulis. Okey, kita nak tulis. Alright, sekejap bagi muallim sedikit masa. Muallim nak masukkan. Okey, dah bersedia muka surat 34. Okey, kita nak buat sedikit latihan sikit. Okey, muka surat 34.
Okey. Sekarang ni nampak tak dekat skrin? Ada nampak tak? Muallim tunjuk. Ke tak ada? Tak ada. Okey. Okey, sekarang ada? Sekarang ada? Ada. Ada? Ada? Okey, Ada. alhamdulillah. Ada. Okey, alhamdulillah. Kejap. Okey, jadi apa yang kamu nak kena buat adalah kita kena tulis maksud daripada ayat Quran di atas. Okey. Okey, muallim akan tunjuk. Okey, kita tengok yang pertama ni. Okey, kat sini, area sini, nampak tak? Area sini. Okey, maksudnya sini adalah maksudnya. Okey, wahai orang-orang yang beriman. Okey, kat sini ada jawapan kosong yang kamu perlu tulislah. Okey, wahai orang yang beriman. Okey. Yang ni kamu tinggalkan dahulu. Yang ni kamu tinggalkan dahulu. Jangan tulis apa-apa. Okey, kat ni kita terus pergi yang ni. Okey, ini tinggalkan. Apabila kamu hendak, okey, apabila kamu hendak, apa kat sini patutnya? Jawapannya adalah mengejarkan okey. Tulis mengejarkan. Okey, mengerjakan. Susah sikit muallim nak tulis ni dalam bahasa Jawi kat sini ni. Harap kamu faham lah. Okey, mengerjakan. Okey, kamu boleh tulis mengerjakan solat. Kat sini tulis jawapan dalam kotak yang kosong tu. Boleh? Boleh tak? Okey, tulis sekarang. Okey, apabila kamu hendak mengerjakan solat. Okey, tulis jawapan dekat sini. Apabila hendak kamu mengerjakan solat. Okey. Tulislah. Kalau tak muat, kamu boleh sambung bawah ni. Kamu boleh sambung bawah ni kalau tak muat. Dia panjang ni jawapan dia. Okey. Okey, buat dulu. Kalau dah, bagi tahu muallim. Muallim akan teruskan. Dah. Dah. Belum. Okey, kejap sebentar. Okey, alhamdulillah. Bagus. Bagi yang dah bagus. Okey. Apabila Muka surat berapa? muka surat 43. 34. 34. Maafkan muallim. Habis saya lain. Sambung bawah mana? Sambung bawah ni dekat sini ada tak? Boleh, kalau kamu tak muat atas, kamu boleh sambung dekat sini. Okey? Tak boleh sambung bawah. Ya. Boleh sambung bawah kalau tak muat. Okey? Okey. Cikgu, saya tak ada sambung bawah. Kamu tak ada sambung bawah? Tapi yang tak muat, boleh ke buat yang baris kat bawah ni? Ya, buat kat bawah. Macam yang muallim punya ni. Kalau tak muat. Cikgu, dah. Okey, cepat. Cikgu Aisyat, cikgu tunggu. Cikgu, dah. Yang dah kejap. Cikgu, belum. Ada kawan kamu yang belum. Fatihah mana Fatihah? Fatihah dah siap? Dah. Oh, sengih kamu Fatihah. Oh. Okey. Siapa yang belum lagi? Cepat. Okey. Sudah? Dah belum? Cikgu, dah. Okey, dah. Okey, yang dah bagus. Kita nak pergi yang seterusnya. Okey, apabila kamu hendak mengerjakan solat. Okey, kat sini. Yang ni kamu dah tulis tadi. Okey. Sekarang kita kat sini tau. Okey, sekarang kita kat sini. Maka basuhlah. Basuhlah apa? Basuhlah muka kamu. Jadi kamu tulis muka. Tulis apa yang muallim tulis ni. Maafkan muallim, tulisan tak cantik sangat. Tuliskan muka kamu. Tulis. Okey. Muka kamu. Buruk tulisan muallim. Maka basuhlah muka kamu. Okey, tulis dulu. Muka. Dah siap? Okey. Cepat. Yang belum buat dulu. Okey. Maka basuhlah muka kamu. Okey. Okey dah. Okey, yang belum buat dulu. Cepat. Yang bagi masa. Ryan, dah buat Ryan? Dah. Alhamdulillah. Okey, siapa yang belum tu? Siapa yang belum tu? Basuhlah muka kamu. Okey. Dah belum?
Belum. Oh, okey. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Dia Olivia dah. Okey, bagus. Okey, Fadila Amni dah. Okey. Siapa lagi? Musyab dah, Musyab. Musyab dah? Okey dah. Okey, bagus. Yang dah bagus. Okey, kita nak pergi yang seterusnya ni. Okey, kita nak pergi yang Okey. Okey. Muallim dengar. Okey, tadi kamu dah kat sini kan? Kita dah kat sini. Sekarang kita pergi yang sini pula. Okey, dan apa? Lepas kita dah basuh muka, kita buat apa masa habis wuduk? Kita membasuh kedua belah tangan. Betul? Okey, tulis membasuh dan apa? Membasuh kedua belah tangan dan kedua tulis kedua ni wow tahu huruf wow ni. Kedua ni dal. Kedua belah tangan kedua belah tangan. Okey, kamu tulis kat situ. Boleh sambung bawah. Tangan. Nampak tak? Ni, kamu sambung bawah. Kalau kamu tak muat dekat sini, kamu sambung kat sini. Kedua. Kenapa Ryan? Saya dah. Bagus Ryan. Yang dah bagus. Okey, yang belum buat dulu. Okey, membasuh tangan ya. Okey, kedua belah tangan kamu. Apa? Okey, cepat. Siapkan. Yang belum siap, siapkan cepat. Dah siap. Okey, dah siap dah. Okey, buat dulu. Muallim bagi masa, jangan risau. Kamu jangan takut. Jangan takut. Okey. Dah belum? Dah. Okey, dah. Okey. Okey. Aisyah Umairah dah? Aisyah Umairah? Belum? Cepat. Tulis Aisyah. Kat situ jawapan dah ada dah. Kedua belah tangan kamu. Okay. Faid dah? Belum. Faid buat. Okey, kedua belah. Okey. Iman Khadijah, dah siap? Okey. Dah belum? Kita nak pergi yang seterusnya ni. Okey. Ya. Okey, lepas kita dah siap yang tu, kita pergi terus kepada yang ni. Okey. Tadi kita dah kat sini tau. Okey, sekarang kita kat sini. Okey, dan kedua belah tangan kamu meliputi apa? Meliputi siku. Jadi kamu tulis siku. Okey, siku. Tulis siku. Okey, meliputi siku. Tulis sekarang ni. Tulis siku. Aku macam tak cantik maknanya tulis ni. Sekejap. Cikgu, saya lain. Siapa yang lain tu? Irsyad ke? Sekejap. Cikgu tulis balik. Okey. Kejap. Okey, itu jawapan dia tau. Tulis siku. Okey, siapa yang lain tu? Maknanya tengok jap. Siapa yang lain tu? Mus'ab Mana Mus'ab? Oh, buku kamu lain sikit kan? Cuba tu dekatkan kamera sikit. Maknanya tak nampak. Dia lain macam mana tu? Mus'ab. Cuba tunjukkan Muallim. Sekejap. Okey. Ni dia lain tapi orang besar dia orang kecil. Buku apa? Buku Mus'ab lain sikit. Dia bercakap buku Mus'ab lain sikit.
Okey, dah belum? Dah belum? Siapa yang belum lagi? Okey, bagus. Yang dah? Okey, sekarang ni kat sini pula. Okey, dan ni. Sekarang kita dah masuk sini. Dan sapulah sebahagian diri. Sebahagian diri, sebahagian dari, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Kepala. Jadi kat sini kamu tulis kepala. Okey, kat sini kamu tulis kepala. Kamu tulis kepala dan basuhlah kedua belah kaki kamu. Okey. Kat sini basuhlah. Okey, basuhlah. Okey. Basuhlah. Basuhlah kedua belah kaki kamu. Belah Allah, terbesar pula. Sorry. Maafkan muallim. Okey, kedua belah mana tadi belah kaki kamu. Apa muallim tulis ni? Belah kaki kamu. Okey, belajar tulis je. Nanti siapkan. Okey, kebelah kaki kamu. Okey, cuba siapkan yang ni dulu. Okey. Ya tu, siapa tu? Okey, cuba siapkan dulu. Okey. Salin seperti yang ada kat depan ni. Okey, basuhlah kedua belah kaki kamu. Okey, siapkan dulu. Dah, cikgu. Okey, bagus. Yang belum, muallim bagi yang belum siap dulu. Okey, siapkan. Dah. Belum. Cikgu. Cikgu dah. Dah, siapa yang belum lagi? Saya. Cikgu, saya belum. Okey. Okey, yang belum siapkan dulu. Yang dah tunggu kejap. Okey. Okey, dah belum? Okey. Okey, cepat. Yang belum cepat sikit. Okey. Okey, yang terakhir. Untuk latihan yang terakhir. Okey. Kedua belah kaki kamu meliputi apa? Meliputi buku lalikat. Jadi kat sini kamu tulis buku lali. Okey, okey, tulis. Okey, dah siap. Latihan muka surat 34. Buat yang belum siap. Muallim bagi siapkan. Okey. Siapkan. Dah siap? Okey, yang belum siapa? Siapa yang belum siap lagi? Siapkan. Yang belum siapkan. Cikgu, dah siap. Okey, okey. Yang dah siap bagus. Yang dah siap bagus. Okey, bagus. Fakihah bagus. Yang dah siap bagus. Okey. Yang dah siap tunggu kejap. Okey. Okey, yang dah siap tunggu sekejap. Ada kawan kamu yang belum siap. Okey. Boleh bagi masa. Boleh tak? Okey, sekarang ni banyak yang dah siap bagus. Siapa lagi yang belum siap? Saya dah siap. Yang belum? Ryan dah siap, Ryan dah siap? Dah. Okey. Okey, siapa yang lagi yang belum siap? Dah semua dah siap dah. Aisyah Umairah dah siap, Okey, alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada latihan yang seterusnya, boleh? Kita pergi latihan yang seterusnya. Okey, kita nak buka yang seterusnya, latihan yang seterusnya. Okey, kejap muallim tunjuk lagi. Buka muka surat 35 yang sebelah kamu tu.
Muka surat seterusnya. Buka muka surat seterusnya. Muka sebelah. Kejap. Kejap. Muallim nak tunjuk ni. Okey. Muallim nak tunjuk. Jadi ini. Okey. Muka surat 35. Latihan yang terakhir sebelum kelas kita tamat. Kita siapkan latihan dulu. Kejap. Okey, muka surat yang ni. Kamu kena buka muka surat yang ni. Kejap. Mana tu? Ya, kejap. Bagi muallim masa kejap. Aku tak nampak. Ya, kejap. Okey, sekarang nampak tak? Tak nampak? Kamu tak nampak? Alamak, kejap. Tak nampak? Oh, ya. Muallim lupa. Sekejap. Okey. Tap ke window. Ni, nampak? Nampak? Oh, nampak. Okey, bagus. Kejap. Okey, kejap. 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 Bagi muallim masa sekejap. Ada masalah teknikal ni. Kenapa tak boleh ni? Okey. Sekejap Okey, muallim tunjuk lagi sekali. Muka surat 35. Sekejap. Okey, muka surat 35. Yang ni. Sekejap. Sikit lagi. Muallim nak besarkan, nanti kamu tak nampak. Okey, muka surat 35. Nampak tak? Apa ni? Kejap. Tak nampak. Okey, tak apa. Mana? Oh, tak nampak. Okey. Nampak tak? Nampak? Okey, nampak? Okey, sekarang ni muka surat 35 tau. Sekarang ni. Okey, muka surat 35. Jadi kita akan buat latihan untuk yang terakhir. Jadi kita akan masuk kepada latihan yang terakhir. Okey, sekarang ni kita buat sama-sama. Okey, apa yang dia nak dekat sini pelajar-pelajar? Dia nak, okey, kali ni muallim pakai pen warna biru lah supaya kamu nampak. Macam tak nampak. Muallim pakai pen warna merah lah. Okey, sekarang ni dia kata apa? Kelaskan pernyataan di bawah ini. Okey, dia kata wajib wuduk, tidak wajib berwuduk. Okey, bersukan wajib wuduk ke tidak? Kita nak main bola, kita nak bersukan, wajib berwuduk ke tidak? Tidak perlu. Jadi kat sini kamu bersukan, yang ni bersukan, kamu tulis dekat sini. Okey, bersukan. Kamu tulis kat sini, bersukan. Okey, nampak? Bersukan. Okey, bersukan, tulis kat tidak wajib berwuduk. Okey? Okey, bersukan, tulis di sini. Boleh? Okey, muallim tulis huruf A. Kat sini A, jawapan A. A. Okey, tulis. Okey, bersukan. Dah belum? Ke tengah buat? Okey, bagus. Tak nampak? Siapa tak nampak tu? Okey, teruskan. Buat dahulu. Okey, bersukan. Okey. Kemudian kita okey, yang seterusnya. Lepas bersukan, bersolat. Okey, bersolat wajib wuduk ke tidak wajib berwuduk? Wajib. Wajib. Jadi solat wajib berwuduk. Jadi kamu tulis dekat tempat wajib wuduk. Okey, bersolat. Okey, kat sini B, muallim tulis huruf B dekat sini B. Okey. A kat A, B kat B. Janganlah buat sabar. Okey, dah belum? Okey, tulis dulu. Okey, tulis dulu. Okey.
Maklim bagi masa. Okey, cepat. Dah siap. Okey, yang dah siap bagus. Yang belum. Ha. Dah cikgu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang dah. Okey, yang seterusnya. Membaca Al-Quran. Kita kena wuduk ke tidak wuduk? Membaca Al-Quran. Okey, kena ambil wuduk. Okey, tulis kat sini. Membaca Al-Quran. Kamu salin yang atas lah. Tulisan Muallim tak cantik sangat sebab pakai komputer. Okey, membaca Al-Quran. Kamu tulis dekat dalam tu. Okey, ni huruf C. Sini pun huruf C. Okey. C A A B B C C kat sini. Okey. Lagi. Dah belum? Membaca Al-Quran. Okey, siapkan dulu. Dah. Okey, alhamdulillah. Dah belum? Belum. Okey, tak apa. Okey, membaca Al-Quran. Kemudian okey. Dah cikgu. Okey, yang dah bagus. Yang belum tunggu sekejap. Okey, yang belum tunggu sekejap. Okey, dah belum? Ya. Okey, dah. Belum. Okey. Okey, dah belum? Belum. Cepat sikit, yang belum cepat. Kita nak masuk yang baru ni. Ada 5 kotak lagi yang kita perlu isi. Okey, dah belum? Okey. Dah. Okey, yang seterusnya tawaf. Tawaf, kita kena wuduk ke tidak berwuduk? Tawaf ni apa? Kan Muallim pernah cakap tawaf ni adalah mengelilingi Kaabah sebanyak berapa kali? Bukan duit. Tawaf. 7 kali. Tawaf ni adalah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Okey, mengelilingi Kaabah kena wuduk ke tak? Tawaf kena wuduk ke tidak? Kena wuduk. Okey, jadi kena tawaf kena ada wuduk. Okey, tulis tawaf. Okey. Kat sini huruf D. Tulis kat huruf D tau, bukan B. Ni huruf D, kamu tulis. Okey. Huruf D. Kat sini jawapannya. Okey, bagus. Okay, dah. Okey. Yang belum buat dulu, yang dah siap tunggu sekejap. Okay, kita bagi kawan-kawan kamu siapkan, okey. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, membaca buku, kena wuduk ke tidak? Membaca buku. Kena wuduk ke tak baca buku? Tak perlu. Okey, jadi kamu tulis kat sini. Membaca membaca buku. Okey, tulis. Okey, membaca buku. Tulisan Muallim. Okey, kat sini I. Huruf I, jawapannya dekat sini. Ini. Membaca buku, kat sini jawapan dia. Okey. Membaca buku. Kemudian kalau yang ni memegang Al-Quran, kena ada wuduk ke tidak? Memegang Al-Quran. Pegang Al-Quran kena ada wuduk ke tidak? Kena ada. Adik nak baca, nak pegang Al-Quran kena ada wuduk. Okey, memegang memegang Al-Quran. Okey, memegang Al-Quran. Okey, memegang Al-Quran wajib ada wuduk. Okey, ini huruf F. Kat sini jawapan huruf F. Jadi okey, sekarang ni wajib wuduk, jawapan semua dah isi. Okey, maka dua lagi ni jawapan dia kat mana pelajar-pelajar? Jadi jawapan yang ini dan juga jawapan yang ini kamu perlu tulis dalam ini. Contoh F kat sini huruf G. Okey, kamu tulis kat jawapan kat sini G. Okey. G H. Ini H. Kamu tulis jawapan huruf H. Jadi siaplah. Okey. Apa lagi dua ni? Memegang buku, kita tidak perlu ambil wuduk dan juga sujud tilawah. Okey. Jadi kamu siapkan. Okey, siapkan kat sini. Jawapannya di sini. Okey. Okey, siapkan. Okey, yang dah
Yang belum siap, siapkan dulu. Yang dah siap, bagus. Alhamdulillah, kamu berjaya siapkan latihan pada hari ini. Kamu berjaya belajar dan juga dapat habiskan latihan. Alhamdulillah. Okey, yang belum siap, siapkan. Muallim bagi masa. Jadi sebelum kita nak akhiri kelas kita pada hari ini, pelajar-pelajar ada soalan tak nak tanya yang tak faham? Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Ya, Irsyad dah siap, Irsyad. Bagus. Bagus, Irsyad dah siap. Alhamdulillah. Okey. Okey, siapkan dulu. Boleh bagi masa. Insyirah, mana Insyirah? Insyirah, dah siap Insyirah? Insyirah tak siap lagi ke? Siapkan. Jadi jawapan tu muallim dah tulis siap. Jadi tu. Jadi sebelum muallim nak tambahkan kan. Irsyad dah siap? Okey, tak apa. Yang dah siap tak apa, bagus. Alhamdulillah. Yang belum siap kena tunggu, kena siapkan. Tunggu kawan kamu yang belum siap. Okey. Jadi sebenarnya kadang-kadang kamu pada hari ini kena berjaya dan masuk ke kelas hari ini. Jadi kehadiran pada hari ini memberangsangkan, walaupun tak penuh, alhamdulillah kamu berjaya datang. Itu kamu berjaya hadir belajar hari ini. Jadi hari ini kamu belajar mengenai apa? Mengenai wuduk. Betul tak Iman Khadijah? Kamu belajar mengenai wuduk. Jadi kamu kena ingat apa yang kita dah belajar hari ini. Jadi siapa yang belum siap lagi tu? Siapa yang belum siap lagi tu? Zafran dah siap, Zafran? Zafran dah siap? Zafran? Belum kan? Okey. Fakihah dah siap, Fakihah? Okey. Mana lagi yang muallim tak nampak? Yang belum siap, siapkan. Tak apa. Fatihah mana Fatihah? Fatihah dah siap? Dah siap. Okey, dah siap, tak apa. Yang dah siap dia. Umar dah siap, Umar? Umar dah siap, Umar? Okey. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Jadi yang mana belum siap, siapkan lagi dua tu. Jadi kelas kita dah nak habis dah. Jadi muallim minta pelajar-pelajar semua faham, dapat apa yang kita belajar hari ini. Jadi sekiranya kamu ada apa-apa masalah ataupun kamu tak faham, nanti kamu boleh WhatsApp muallim lah, boleh tanya kepada muallim. Okey. Jadi muallim minta pelajar-pelajar semua untuk sentiasa jaga diri, dan insya-Allah kita akan jumpa untuk hari Isnin nanti untuk QTQS tahun 1. Jadi kita akan jumpa. Tapi untuk minggu hadapan kita belajar fiqh syahadat tau. Minggu ni fiqh taharah, minggu depan fiqh syahadat. Okey. Jadi pelajar-pelajar semua jaga diri. Jumpa lagi untuk kelas akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama jaga diri semua. Okey, baik. Okey, sama-sama. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Okey, bye-bye. Bye-bye semua. Bye-bye semua. Jumpa lagi. Bye. Okey, jaga diri kamu. Okey. Bye, Tarik. Bye. Ni kakak letak. Oh.